Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan. Apa khabar Daniel Eng? Saya doa anda sihat walafiat. Teman-teman yang lain juga, Saudara Syahar, Saudara Zizi Muhammad. Moga anda bahagia. Puan Syarifah Hafifah, Saudara Maksu dari Bukit Mertajam, Saudara Sis Nora, Saudara Muhammad Fuad, salam dari Gombak katanya. Itu juga Saudara Elias Muhammad, Saudara Ramzul, apa khabar? Semoga sihat. Yen Iskandar, Saudara Cik Rosli, Saudara Hamzah Abdullah. Begitu juga Saudara Yaumon, Zainuddin, Ismail, Izudin dari Pulau Pinang. Saudara Syahar Ibrahim, Saudara Zamari LC, terima kasih saban malam menemani saya. Saudara Yaumon, Saudara M. Fatah. Itu juga Hajah Masriah, Saudara Muslimin. Saudara Jalal Ali, salam satu Malaysia katanya. Saudara Muhammad Razi, Saudara Bunga Yan, selamat malam. Saudara Azali Kasim, Saudara Said Wahab, salam ke Kanda, jauh dari Tanjung Piai katanya. Saudara Faizal Acoy, Saudara Mat Piah, Mental, Saudara Zafil, Saudara Azari Tok Kaya, Saudara Muhammad Fatah, Saudara Richard Bakri, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Muhammad Faridun Tukiman. Begitu juga Richard Bakri, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Puan Hamidah Kamat, saya Saudara Hani Abdullah, Saudara Aris Saleh, salam dari Segamat katanya. Saudara Puan Rubidin, Joka Karim, Saudara Jaharudin, Saudara Abdullah, Saudara Nenek Porak dari Kota Kinabalu, Pak Cu daripada Langkap, Perak, petang tadi hujan 2 jam, hati-hati takut banjir pula. Saudara Muhammad Yusuf Bahrom, semoga sihat disediakan. Saudara Samsul Anwar dari Puchong, bawa hadir sesudah hujan petang tadi. Saudara Ramli Karim, apa khabar? Orang Keluang, Saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah. Saudara Jarudin, Saudara Muhammad Zaki, Madam K, Joka Karim dari Taiping, saudara. Saudara Nur Azman, Juragan Gemilang dari Kemunting. Saudara Muhammad Yusuf, terima kasih dari Kedah, saudara, dari Baling Kedah katanya. Saudara Nur Azman, Saudara Puan Hasnah Jaafar. Begitu juga Puan Nuriah Arsyad, Saudara Syah Hassan, hadir dari Bukit Beruntung. Tuan Haji Azhar Bermanak, apa khabar Tuan Haji? Puan Norisah Idris dari Kuala Kangsor, Perak. Yang Maya, begitu juga Bubah Adinas, salam. Saudara Umi Kalsum, Puan Nur Maria, Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Moga diberkati semua. Lim Kim Lun dari Taiping, Saudara Anwar Muhammad dari Kuantan, Puan Rohana Daud, Saudara Fahadli Amin, salam pencerahan katanya. Samalah berdoa untuk Gaza, saudara. Begitu juga Saudara Syukur Jamil, sahabat-sahabat kita, Saudara Boy, Saudara IT, Saudara Delmira Bit, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Nur Qalzi dari Pasir Gudang, Johor, Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Begitu juga Saudara Azizul Mak Yusof, salam perpaduan dari Bangsa. Saudara Marzuq Yasid, Saudara Cik Latif dari Kuala Terengganu, jauh saudara. Ion Skyrock katanya. Berah disorokkan, sekejap lagi ada pencerahan sedikit. Saudara Rozi Johari. Begitu juga dengan Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Perak. Saudara Cik Awang, salam perpaduan. Saudara Zalizam Muhammad Lizam dari Segamat, Johor. Amy Furniture, Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Perak. Saudara Zek Zul, Saudara Azmi dari Mindef, saudara. Begitu juga Ramzo Zek Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Sayulan, Suko Jamil, Saudara Muhammad Jalung, Saudara Zul Marshall. Syarudin Tukiman dari Kapar, Kelang, apa khabar? Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Perak. Ramzi Zul, waalaikumsalam. Rubiah Musin, berdoalah untuk Gaza. Begitu juga sahabat kita, Saudara Puan Rubiah Husin, Saudara Haji Abu Bakar Ibrahim, salam perpaduan. Saudara Abu Nim, Zul Marshall, dan juga Hasnan Mokhtar, hadir daripada Kota Baru, Kelantan. Apa khabar, Nan? Moga sihat semua. Baik, saudara. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana maklum sajalah, kiri kanan tengok saudara. Banyak mesej-mesej saya terima. Tok Kaya Aziz, Saudara Kamal Amal katanya, saya Ranger. Begitu juga Hajah Comel-Comel, Abdul Talib. Sekarang ni hujan di Penang katanya. Husin Khaldi, Salam Madani, Saudara Puzi, Saudara Ramzul, Saudara Syarudin Tukiman. Saudara, baik.
Hari ini, saudara, adalah hari Selasa, tanggal 10 Oktober yang merupakan hari yang ke-1301. Saya ni nampak gayanya asyik mengira hari lah, saudara. Hari-hari mengira, hari keberapa. Sebab virus tersebut masih berlegar di bumi kita ini. Sebab itu, saya harus berpesan. Mungkin anda bosan. Saya terpaksa berpesan, saya sentiasa mengingatkan anda supaya jaga kebersihan. Tambah pula sekarang ni musim hujan. Virus tersebut mudah merebak. Jagalah keluarga kita, jaga diri kita, berdoalah untuk negara kita. Ya, Sir Zul Marshall. Waalaikumsalam. Di left, Puan Hasnah Ismail, Nosta EQ katanya, saudara Hasnah Ismail, saudara. Baik, saudara. Kita masuk, izinkan saya untuk memberi pencerahan sedikit dalam segmen e-commerce. Tak lama pun, 2-3 minit je, saudara. Jadi, kalau anda mempunyai produk, saudara, Lim Kim Lu dari Taiping Perak. Kalau anda punya produk untuk saya mewawarkan produk anda, tak ada masalah, saudara. Hantarkanlah kiriman ke ataupun hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Carilah rezeki yang baik, saudara. Al-Azhar masih memasarkan setangi bakurnya. Dia macam kemian, saudara. Bila dibakar, semerbak harum rumah kita. Kalau rumah kita wangi, semerbak, itulah tempat kediaman kesukaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Jadi bersihkan rumah anda, wangikan rumah anda, agar malaikat sentiasa singgah di rumah anda. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi, Puan Saklina, daripada tanah Arab. Minyak wangi tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada kayu kut, saudara. Kayu kut, kayu gut, macam begitulah, saudara. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah memasarkan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih. Masih lagi harga rahmah, saudara. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau nak makan buah-buahan yang grade AA, cherry, anggur, kiwi dan sebagainya, saudara, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut harganya lebih murah daripada harga di pasar, saudara. Dan akan terus dihantar ke rumah anda. Hubungi Syauqi, saudara. Akhir sekali, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara. Popiah sira, bukan dendeng manis, saudara. Popiah sira Lady Maria. Dendeng manis Siti Farehah pula. Tak maaf lah, dah tutur ni tersasul, saudara. Hari ni, macam kata di Parlimen, hari tersasul. Banyak tersasul hari ni, saudara. Popiah sira Lady Maria, rasanya rangup, pedas, manis. Harga rahmah. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, itulah, terima kasih seketika dalam segmen e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Ini perlu kita ingat, saudara. Saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i, saya tak punya tauliah untuk bercakap soal agama. Tapi apa yang saya lakukan, bila teman-teman berkirim kepada saya bahan-bahan untuk diwawarkan, saya timbang, tengok rasanya sesuai untuk perbincangan kita bersama. Kerana saudara, daripada Hisham bin Amir, dia berkata bahawa dia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudara Muslimnya lebih daripada 3 malam. Bukan 3 hari saja, 3 malam. Jika mereka berdua saling mendiamkan diri dari 3 malam, maka kedua-duanya jauh dari kebenaran selama mereka berdua masih memutuskan hubungan. Jika salah seorang di antaranya kembali sedar dari rasa marah dan mahu menyambung semula hubungan ukhuwah, maka ia akan menjadi penebus dosanya, saudara. Berdosa, saudara, kalau tak tegur siapa selama 3 malam. Sebagai contoh, saudara, macam A katanya, dia memberi salam terhadap temannya bila mereka berbalah. Namun, salam itu tidak disahut ataupun tidak diterima. Sedangkan si A ni masih mahu menjawab salamnya. Maka, si A ini akan dijawab oleh malaikat. Dan yang si B ni, jika dia mendiamkan diri, dia tak mau berjawab, tak cakap apa pun, masih marah lagi, maka dia akan dijawab oleh syaitan. Jika mereka berdua meninggal dalam keadaan saling mendiamkan diri, tak bertegur siapa, saudara, maka mereka berdua tidak akan berkumpul di syurga buat selama-lamanya. Ini hadis riwayat Ahmad. Saudara, statusnya adalah hadis sahih. Baginda Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk bermusuh-musuhan sesama Islam, sama ummah.
Jadi saya seorang Muslim tidak boleh memutuskan hubungannya dengan saudara Muslimnya lebih dari 3 malam. Kiralah kalau malam tak tegur, malam besok pun tak tegur, malam lusa tak tegur, malam yang keempat kalau tak bertegur siapa, maka diharamkan untuk masuk syurga nanti, saudara. Dan jika kedua-dua Muslim yang berselisih, masing saling-saling mendiamkan diri dengan tidak bertegur siapa lebih dari 3 malam, kedua-duanya akan jauh dari kebenaran ataupun daripada rahmat Allah, saudara, selama mereka berdua masih memutuskan hubungan. Tetapi jika salah seorang di antaranya kembali sedar dan segera menyambung kembali hubungan ukhuwah, maka itulah yang akan menjadi penebus dosanya, kesan ataupun akibat daripada memutuskan tali persaudaraan. Tapi jika ia memberi salam kepada temannya, namun temannya tidak menjawab, maka ucapan salamnya itu hanya akan dijawab oleh para malaikat, dan teman yang berdiam diri, yang tak mau menyahut salamnya itu, dia akan dijawab oleh syaitan. Faham sajalah saya. Kalau syaitan yang menjawab, dia akan menggoda untuk mengajak kita ke lembah kemaksiatan. Dan seandainya kedua-dua mereka, kalau seandainya bila kita bergaduh, dua orang ni tak nak bertegur siapa, dalam keadaan saling bermusuhan dan tidak mahu menghubungkan kembali ukhuwah silaturahimi, maka mereka berdua tidak akan berkumpul di syurga. Itu kenyataan ataupun daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu, saudara, berusahalah kita untuk menghubung ukhuwah serta menyemai sifat kasih sayang sama kita. Saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam perkara-perkara yang disepakati, serta saling bermaaf-maafan dalam perkara yang berbeza. Saudara, amalan saya, saudara, tiap-tiap malam sebelum saya tidur, sebelum saya lelapkan mata saya minta doa pada Allah SWT dan mohon keampunan. Saya katakan, kalaulah saya berdosa dengan teman-teman, mohon mereka mengampunkan. Dan jika ada sesiapa yang berdosa dengan saya mengampunkannya, saudara. Kita pun lelap mata. Mana tahu, saudara, kalau kita tidur, nanti itulah tidur terakhir kita untuk kembali ke pangkuan ilahi. Ingat tu, saudara, saya hanya sekadar memberi pencerahan, menjadi dalam naluri kehidupan ini agar dapat dijadikan sebagai panduan kehidupan kita. Saudara, kita santuni mutiara kata, saudara. Mutiara kita malam ini menyentuh tentang hidup, saudara. Hidup ini tidak semudah kata. Terkadang ia menuntut air mata, tapi ia bukan alasan untuk kita menyerah kalah. Dan sabar itu memang pahit, saudara, tapi di penghujung kesabaran itu ada kemanisannya dan kebahagiaan menanti, kerana, saudara, janji Allah itu adalah pasti. Bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur. Bila kita mendapat ujian, kita bertabah dan juga bersabar. Moga-moga mutiara kata malam ini dapat membina kehidupan anda yang lebih sempurna. Mudah-mudahan, saudara. Dan kita tidak salah untuk saling menegur antara satu sama lain. Dan saya sentiasa menegur pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Sebab saya bila tegur perkara ini, saya ingat itulah pesan yang Mulia Tengku Razali Hamzah pada saya. Dia kata, kalau buat live setiap malam, jangan lupa ingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kalau itu dilakukan, maka negara boleh muflis. Berbelanjalah seadanya, saudara. Pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini peringatan, saudara. Dan bila anda dah sunting live saya ini, anda masukkan mana-mana channel, saya tak marah. Tetapi anda harus bertanggungjawab, ya Pak Dindang, bahawa apa yang anda lakukan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua suntingan yang anda lakukan. Kena ingat, saudara, ini pencerahan politik dan juga memberi informasi, kalau yang berita-berita terbaru yang saya lihat, agar warga kita sentiasa berinformasi. Dan apabila saya memberi pandangan dan pencerahan, saya mohon, saudara, kita berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau tak bersetuju, tak ada masalah. Bersetuju, alhamdulillah. Kalau nak menyantuni apa yang saudara tak bersetuju, sila hantar pada saya, tak ada masalah. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang murni sifatnya, saudara. Sebab kita warga bangsa yang sentiasa bertoleransi serta harmonis sifatnya. Ingat, saudara, kita adalah
warga cinta damai. Saudara Kerambit, saudara Ronnie Fazer, saudara Ismail Muhammad, ikan bakar di Gombak, saudara. Jangan lupa, saudara. Sabu mah jangan kita kata bukan, saudara. Bersabar, bertenang. Saya tahu kadang-kadang anda marah. Ini saudara Abu Amal, dia kata PN. Jangan dia. Kalau kita nak tegur boleh tegur, tapi janganlah maki hamon, jangan kata, jangan buat tuduhan, saudara. Saya tidak pernah pun menuduh sesiapa pun, saudara. Kerana kena ingat, saudara, kita harus berpegang pada 5 prinsip rukun negara, saudara. Pertama, kita percaya pada Tuhan. Kena percaya. Kita percaya pada Allah SWT, percaya adanya Tuhan, saudara. Yang kedua, kita mesti setia pada raja dan negara. Dan ketiga, keluhuran perlembagaan itu perlu kita pertahankan. Dan keempat, kita mesti mendaulatkan undang-undang negara. Dan akhir sekali, yang kelima, itu kesopanan dan kesusilaan. Jadi sifat kita harus sopan, kita harus susila. Datuk Anwar Bakar, Saudara Nordin Hassan, Saudara Ibrahim Said. Terima kasih, saudara. Saudara Ismail Saad, dia kata cantik baju ni anak menantu belikan, saudara. Baik, saudara. Laporan saya terima petang tadi, nampak gayanya hujan lebat di sekitar Kuala Lumpur. Kawasan rumah saya tadi pun kilat sambar menyambar, guruh berdentum-dentum. Dan akhirnya, hari ini saya dipahamkan bahawa sejumlah 19 orang penduduk di Kampung Priuk, di Kampung Baru, saudara, yang berhampiran dengan Jalan Raja Alang, terpaksa dipindahkan ke pusat pemilihan sementara di Sekolah Menengah Puteri Wilayah di Kampung Baru selepas kediaman mereka terjejas akibat banjir kilat. Banjir kilat terjadi di Kuala Lumpur, saudara. 3-4 hari dulu di Ceras. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, pihak mereka mula membuat pemantauan selepas hujan lebat berlaku di kawasan tersebut bermula jam 5 petang tadi. Dan seramai 8 pegawai dan anggota bomba dari Balai Bomba Penyelamat Titiwangsa telah pun dikejarkan ke kawasan Kampung Priuk ketika hujan lebat petang tadi bagi membantu penduduk, saudara. Jadi banjir kilat yang berlaku di lokasi tersebut menyebabkan 19 mangsa merupakan penduduk kampung terjejas dan dipindahkan. Ia membabitkan 8 lelaki termasuk 2 warga emas dan 3 kanak-kanak serta 11 wanita, termasuklah seorang warga emas wanita dan juga 4 kanak-kanak. Kita berdoa agar air segeralah surut. Kampung Baru ni dulu selalu memang banjir dululah, saudara, tapi tiba-tiba sekarang ni banjir balik, kita pun hairan. Sebab Bandaraya telah pun mewujudkan bagaimana pusat untuk menguraikan air supaya tidak bertakung. Tapi nampak gayanya di Kampung Priuk berlaku banjir. Saudara, kawasan anda yang ada hujan, Saudara Rusli Mubin, Wan Zainuddin, Saudara Ayalit Tangga, jangan marah, jangan bergaduh, saudara. Mereka tak minat politik, terpulanglah. Bagi saya satu saja, saudara. Cuma saya minta, janganlah guna bahasa yang kasar-kasar yang mengarut. Anda sokong siapa pun terpulang. Cuma saya nak bagi tahu, saya tentulah pencerahan saya akan berat kepada UMNO sebab saya orang UMNO. Yang lain-lain itu terpulang. Dan saya akan santuni kalau anda bercakap dengan baik. Tapi kalau anda maki hamon, saya pun tidak menggalakkan warga UMNO memaki hamon parti-parti yang tidak sealiran sekarang. Dan kerana saya dapat laporannya bahawa menurut Ketua Audit Negara, ini agak membimbangkan kita, saudara. Saat-saat begini, negara masih lagi dalam keadaan defisit. Kerana hutang negara pada akhir tahun 2022 dicatatkan adalah sejumlah 1,079,591,000. 1,179 bilion, saudara. Ia meningkat sebanyak 99.777 bilion ataupun 10% berbanding 979.814 bilion pada 2021. Menurut Ketua Audit Negara, Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Radhi, dia baru mengambil alih jawatan sebagai Ketua Audit Negara, hutang persekutuan pada keluaran dalam negara kasar dicatatkan pada kadar 60.3%. Jadi katanya nisbah statutori hutang persekutuan yang membabitkan bil pembendaraan Islamik, terbitan pelaburan kerajaan, sekuriti kerajaan berjumlah 1.32 triliun adalah pada nisbah 57.6% kepada KDNK. Nisbah ini katanya adalah di bawah had statutori, iaitu 65% kepada KDNK yang berkuat kuasa sehingga 31 Disember
2022. Itu kenyataannya dalam laporan audit negara. Artinya saudara, negara kita masih lagi dalam keadaan berhutang. Hutangnya sekarang ni sudah pun 1032 triliun. Mudah-mudahan pimpinan negara yang ada segeralah mencari upaya agar hutang negara itu dapat kita kurangkan saudara. Untuk menghapuskan nampak gayanya dalam bahasa orang putih dengan izin saudara, is quite impossible. Saudara. Baik, sebab itulah saudara, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Hamidi mengingatkan supaya modul literasi kewangan perlulah diterapkan dalam program latihan khidmat negara PRKN 3.0 yang bakal dilancarkan dalam waktu yang terdekat. Itu adalah sebagai persediaan awal agar generasi muda kita dapat menghadapi cabaran. Dan mereka harus diperingatkan, diperkenalkan tentang literasi kewangan. Jadi katanya itu dapat dilakukan dengan kerjasama antaranya Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan. Itu ILIT, saudara. Di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan program latihan khidmat negara di bawah Kementerian Pertahanan. Dua jabatan ini bercantum untuk menterjemahkan pada generasi muda, saudara. Sampai itu katanya beberapa pendekatan mesti dilakukan agar kadar kebangkrapan dapat ditangani di peringkat awal. Saya ingat ini bahawa dalam pembentangan bajet tahun lalu, ramai warga kita, terutama anak-anak muda, yang diisytiharkan muflis, kesan tidak mampu untuk membayar hutang, saudara. Ya, nak buat macam mana? Dalam keadaan begitu. Jadi sebab itu, jika kita tidak melakukannya, maka amat dikhawatiri, kata Datuk Zahid. Sebelum mereka masuk ke pasaran guna tenaga, mereka terlebih dahulu mempunyai keberhutangan yang tinggi. Dan ini sangat tidak sihat, katanya. Jadi menurutnya, beliau menyatakan selain PRKN, program latihan khidmat negara, institusi pendidikan lain termasuk program pendidikan dan latihan teknikal, vocational, itu TVET, Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta serta kolej juga harus menyediakan kursus berhubung atau berkenaan yang menyentuh tentang literasi kewangan. Suatu yang menyentuh soal kewangan. Modul itu adalah sebagai persediaan awal supaya generasi muda menghadapi cabaran masa hadapan termasuk berkenaan pembelian dan talian, penawaran kad kredit dan pembelian tanpa tunai, katanya. Itu gambarannya, saudara, agar generasi kita faham bahawa mereka akan menghadapi suasana yang tidak menentu dalam dunia tanpa sepadan sekarang, tetapi ekonomi dunia yang semakin bercelaru. Peperangan berlaku di negara Afrika, peperangan berlaku antara Soviet Union, antara Rusia dengan Ukraine. Peperangan meletus di tebing barat. Sekejap lagi saya akan laporkan, saudara. Dan balik kepada negara kita ini, saudara, nampak gayanya dari Alostar. Saya menerima laporan bahawa sebuah kilang beras telah pun disita kerana disyaki melakukan sorokan beras putih tempatan sejumlah 180 tan dalam sebuah serbuan oleh pasukan petugas khas Ops beras putih tempatan semalam. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, saudara Chan Pong Hin, katanya tindakan menyita makanan ruji negara itu dilakukan selepas kilang terbabit didapati menyorok bekalan beras dalam gudang simpanan yang tidak dinyatakan dalam lesen, saudara. Jadi katanya beras bergrade super special tempatan 5%. SST 5 atau biru beras BPT, beras putih tempatan itu ditemukan dalam kampit jambu, kampit yang besar. Jadi pihaknya mengesyaki kilang tersebut telah melakukan kesalahan menyimpan stok beras tanpa lesen. Pasukan task force khas yang bertindak menyita BPT yang berada dalam gudang itu dengan hasil siasatan dianggarkan jumlahnya bernilai sekitar RM405,000. Ini di Alostar, saudara. Sitaan dilakukan bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras Negara 1994 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Kilang Padi. Itu katanya. Jadi antara agensi yang terlibat dan jabatan terbabit dalam operasi itu adalah Kawal Sedia Padi dan Beras, pihak polis, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Makis. Menurut Pong Hin, katanya ia adalah sitaan pertama dalam tempoh Op BPT yang dilaksanakan setakat ini merangkumi pemeriksaan
terhadap 8 pemborong dan 6 penghilang di Kedah, saudara. Sebab itu katanya jangan ambil kesempatan, kerana ini masanya kita berganding bahu untuk menjamin kecukupan bekalan makanan yang berpatutan untuk rakyat. Jadi dia mengingatkan pada semua kilang-kilang, jangan menyorok. Kalau perlu dibekalkan, bekalkanlah. Jadi bukannya waktu untuk menekan pengguna ataupun pesawah demi untuk mengaut keuntungan. Marah betul lah Timbalan Menteri saya. Jadi katanya jika mereka dapati bersalah, pengurusan kilang boleh denda sehingga RM25,000. RM25,000 bagi kesalahan pertama, dan kata Ketua Pengarah Padi dan Beras pula melalui notis secara bertulis boleh membatalkan atau menggantung lesen perniagaan mereka. Nah, saudara, teman-teman kalau mempunyai informasi, sila hubungi macam saya katakan pihak yang sedang melakukan operasi di seluruh negara. Mudah-mudahan selesailah masalah beras yang kita alami. Ketidakcukupan makanan ini saudara mengganggu fikiran rakyat. Tapi bagaimanapun sekarang ini nampaknya, saya tadi pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket, saya melihat beras sudah pun ada. Harga juga masih lalai harga kawalan. Kalau beras putih tempatan masih lagi dipasarkan pada harga RM2.60 sekilo. Tapi kalau beras import, itu kerajaan tidak mempunyai kuasa, kerana itu terpulang pada harga global, saudara. Baik, itu tentang beras. Bagaimanapun hari ini saya diberitahu bahawa pihak Polis Diraja Malaysia telah pun mengesahkan bahawa pihak mereka telah pun membuat tangkapan terhadap bekas pegawai Bank Goldman Sachs, iaitu Roger Ng Chong Hua, berhubung siasatan skandal 1MDB. Polis kena tangkap dulu saya. Walaupun dia dah balik, lepas tu disimpan satu tempat, dan polis kemudian tangkap. Itu memang dia punya SOP polisnya. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, tangkapan terhadapnya dibuat pada hari semalam dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiasaan serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, itu AMLA. Pihak polis masih lagi menjalankan siasatan bagi tujuan pemulihan aset. Pihak polis juga sedang berusaha keras untuk mendapatkan kembali aset milik 1MDB. Dan katanya pihak polis harap kerjasama yang sangat baik daripada Roger Ong, maka pihak polis akan berusaha untuk menyiasat. Roger Ong difahamkan telah pun dijatuhkan hukuman di Amerika Syarikat, tapi ia kini dibenarkan untuk dibawa pulang ke negara kita kerana dia masih lagi dalam siasatan pihak PDRM. Demikian menurut Tan Sri Razaruddin. Dia tegasnya tumpuan PDRM adalah bagi memastikan kesemua aset kerajaan dan hak rakyat dapat diperoleh semula sama ada di luar maupun dalam negara. Kita juga katanya akan teliti segala aspek termasuk modus operandi, bagaimana bond-bond ini dijual dan berapa komisen yang diterima. Ini semua perlu kita ketahui daripada Roger Ng sendiri katanya. PDRM masih lagi berusaha untuk mendapatkan harta-harta daripada 1MDB yang berjumlah 93.2 juta yang katanya ada di Singapura dan di Amerika Syarikat serta akaun-akaun pemulihan aset. Bagi mulah lanjut, Tan Sri Razaruddin menjelaskan tiada keperluan untuk memasang perenti sebab ada orang bertanya apakah akan dipasang perenti pemantauan elektrik ataupun EMD kepada Roger Ng seperti mana yang dialami sewaktu dia berada di Amerika. Jadi jelas Tan Sri Razaruddin, PDRM tidak mempunyai keperluan mendesak untuk melaksanakan perkara itu selain situasinya berbeza di Amerika Syarikat berikutan individu berkenaan telah pun dijatuhkan hukuman. Sebelum ini, saudara, media melaporkan Roger Ng dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun di New York kerana membantu menggelapkan berbilion dolar dana 1MDB. Beberapa agensi penguatkuasa Malaysia turut menunggu kepulangannya untuk melengkapkan siasatan masing-masing yang membabitkan skandal 1MDB. Dalam waktu yang sama, saudara, Polis Diraja Malaysia juga masih menunggu keputusan Pejabat Peguam Negara untuk mendakwa bekas peguam 1MDB iaitu Jasmine Loh Aiswan. Menurut Tan Sri Razaruddin lagi, siasatan terhadap Jasmine Loh sudah selesai. Dijalankan mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiasaan kerana melakukan pecah amanah. Dia dipercayai melakukan pecah amanah, saudara. Kertas siasatan sudah diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara dan kita menunggu keputusan untuk tuduhan atau sepatutnya. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman sedang berusaha untuk mendapatkan kesemua aset
dan harta 1MDB berjumlah 93.2 juta termasuk di Singapura. Bulan lalu, saudara, media melaporkan PDRM mengesahkan bahawa mereka sudah pun mengenal pasti sebahagian aset hasil penyerangan 1MDB yang didaftarkan atas nama Jasmine Low. Aset-aset sebut merangkumi hartanah, saudara, rumah bangunan, akaun bank, lukisan, beg tangan, berjenama mewah, jam tangan dan dokumen berkaitannya dianggarkan bernilai 93.2 juta. Itu nilai aset semasa pembelian dilakukan pada tahun 2013. Mungkin sekarang dah naik. Semua aset itu membabitkan pembelian harta tanah dan barangan mewah di New York, London dan Singapura serta pelaburan di Amerika Syarikat. Semuanya didaftar atas nama Jasmine Low. Terdapat juga 9 lukisan mewah, termasuk 2 daripadanya lukisan daripada pelukis terkenal dunia, itu Pablo Picasso. Saudara, dalam keadaan begitu, itulah yang saya dapat laporkan seketika. Tapi pembicaraan masih berjalan terhadap Datuk Seri Najib. Kita tunggu je lah apa keputusan-keputusan selanjutnya menyentuh soal 1MDB. Tapi saya rasa keadaan sudah mula terbuka. Banyak cerita-cerita yang akan kita perolehi tentang saga 1MDB yang menyeliputi negara kita sekian lama, saudara. Bukan satu hari. Sejak 2013 lagi isu 1MDB ini dilaungkan, dilontarkan. Yang akhirnya Datuk Seri Najib masih lagi ditahan, dipenjarakan di penjara Kajang, saudara. Baik. Hari ini kita menyentuh tentang apa yang berlaku, saudara. Bagaimana umat Islam, saudara, disalai, dibunuh dengan kejam, saudara. Yang apa berlaku di tebing barat, itu di Gaza, saudara. Akhirnya, saudara, seorang wartawan, iaitu Muhammad Al-Sadi, beliau telah pun syahid dalam perang semasa membuat liputan mengenai Palestin, iaitu yang melibatkan konflik negara itu, saudara. Pengurus Aman Palestin Cawangan Temerloh, itu saudara Ahmad Nu'man Mazlan, menyatakan Allahyarham bukan saja wartawan, namun merupakan guru di Sekolah Al-Quran Malaysia yang dikenali sebagai Mahat Tahfiz Malaysia di Gaza. Sekolah ini dibina oleh para penyumbang aman Palestin. Demikian menurut katanya melalui hantaran pada dalam aplikasi X. Sekolah tersebut dibina hasil sumbangan rakyat Malaysia dan dibuka secara resminya pada tahun 2017. Kos bernilai 43 juta, terletak berhampiran kawasan kem pelarian Nusirah di tengah Gaza dengan bangunan 3 tingkat berkeluasan lantai 4,500 meter dan disempurnakan Wakil Kementerian Pendidikan Palestin, Dr. Muhammad Syam Abu Haman. Jadi, tinjauan di ruangan komen mendapati pengguna aplikasi turut meluahkan rasa sedih, mengucapkan takziah pada keluarga mangsa. Kematiannya dicemburui. Gapailah syahid dan syurga buatmu, duhai pejuang. Itu antara komen daripada Daniel Faizuddin. Saudara, itu keadaan yang saya dapat laporan. Jadi tadi, saudara, setakat jam 11 pagi tadi, sebelum sampai petang tak dapat saya laporkan, saudara. Setakat jam 11 pagi tadi, saudara, jumlah rakyat Palestin yang terbunuh di Gaza meningkat kepada 704 orang. Demikian menurut Menteri Kementerian Kesihatan yang berpangkalan di Gaza. Kementerian tersebut berkata jumlah kematian termasuk 143 kanak-kanak, saudara. Tadi saya nampak juga ada kiriman gambar dalam video sedih. Saya menitiskan air mata melihat anak kecil akhirnya jadi mayat. Itu anak-anak syurga, saudara. Kesan daripada pembalahan, pembantaian manusia oleh rejim Yahudi, saudara. Dan mengakibatkan 143 kanak-kanak dan 105 wanita. Manakala jumlah yang cedera meningkat kepada 4,000 orang, saudara. Ialah kalau rumah dah roboh, bangunan roboh. Agensi Anadolu melaporkan pesawat perang Israel terus melancarkan serangan udara ke atas sasaran di pelbagai bahagian di semenanjung Gaza. Bagaimanapun, kumpulan Hamas Palestin melancarkan Operation Al-Aqsa Flood terhadap Israel pada Sabtu lepas, saudara, dan melepaskan tembakan roket serta menyusup masuk ke Israel melalui darat, udara dan laut. Hamas masih lagi terus berperang. Jadi keadaan serangan mengejut itu, saudara, mengakibatkan banyak jugalah nyawa warga tentera Israel yang tewas. Saudara, cuba kita lihat macam mana kronologi peristiwa. Ini perlu juga saya tahu. Saya dapati tentang bagaimana kronologi yang berlaku di tebing barat. Saudara, saya memang benci melihat kekejaman Zionis yang melakukan kekejaman tanpa sempadan. Kerana sebenarnya, saudara, lebih 5,000 roket
dibedil dari genting Gaza. Dan pada wilayah Israel pada Sabtu selepas sayap bersenjata Hamas mengumumkan pelancaran Operation Al-Aqsa Flood. Saudara, pada 7 Oktober, itu hari Sabtu, saudara, Hamas isytihar serangan terbesar. Dia pun membedil 5,000 peluru berpandu ke atas Israel. Jadi menurut kenyataan Ketua Angkatan Tentera Penentang dan Brigade Al-Qassam, iaitu Muhammad Al-Deif, Israel tidak mengendahkan amaran yang telah diberikan kerana mereka mencemarkan kesucian Masjid Al-Aqsa dan membunuh ratusan warga Palestin. Waktu itu, seramai 6 orang disahkan terbunuh dan ratusan lagi cedera dalam kejadian serangan balas pejuang pembebasan Al-Quds dan Brigade Al-Qassam. Selain itu, serangan kira-kira 5,000 pembunuh itu dilancarkan, media antarabangsa melaporkan pejuang Palestin juga telah berjaya membolosi sempadan Gaza yang terletak di selatan Israel dengan visual menunjukkan beberapa orang tentera Israel telah ditahan dan mereka dalam keadaan cedera. Saudara, jadi konflik terbaru antara Hamas Israel menyaksikan jumlah korban terus meningkat. Itu pada hari Sabtu, saudara. Jurucakap Hospital Al-Shifa memaklumkan sekurang-kurangnya 9 dilaporkan terkorban di genting Gaza selepas rejim Zionis melancarkan serangan udara sebagai tindak balas terhadap hujan roket yang dibela Hamas. 160 rakyat Palestin, 40 penduduk Israel terbunuh. Sekarang, saudara, pada hari Ahad, saudara, pada 8 Oktober, nampak gayanya Palestin terus bermandi darah dan tentera Israel terus mengganas, saudara. Keadaannya Palestin, keganasan Israel semalam mengobrangkan lebih banyak rakyat Palestin. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan hampir 1,000 lagi cedera dalam serangan udara Israel di semenanjung Gaza. Tentera rejim Zionis menembak mati 6 pemuda Palestin, termasuk seorang remaja lelaki berusia 13 tahun, saudara. Syahid semua, saudara. Pembunuhan tersebut berlaku ketika Hamas sudah bermula menguasai genting Gaza, saudara. Kemudian keangkuhan Israel melakukan jenayah perang. Apa yang dilakukan sekarang ni di Gaza, saudara, ini dianggap disifatkan sebagai jenayah perang. Kerana bila mereka melancarkan roket, bom dan sebagainya di kawasan awam, berperang biarlah sama askar. Itu jadi caranya keangkuhan Israel melakukan jenayah perang dan penghapusan rakyat Palestin memang tidak tolak banding, saudara. Memang kita tahu selama 7 dekad lamanya rejim Zionis melakukan pembunuhan terhadap rakyat Palestin yang tidak berdosa, termasuklah wanita dan kanak-kanak. Satu serangan udara katanya telah pun dilakukan oleh Israel ke atas Hospital Indonesia di Bayat Lahia di Gaza. Pada Sabtu mengakibatkan kematian seorang sukarelawan Palestin bernama Abu Romzi yang berkhidmat di pusat kebenaran itu sejak 2011. Jet tempur Israel menyerang ambulan Jawatankuasa Penyelamat Kecemasan. Demikian yang dilaporkan. Malahan Pertubuhan Sosial Kemanusiaan Indonesia di hadapan kuartus sukarelawan di kompleks hospital juga dilontarkan ataupun dilancarkan dengan bom atau peluru pandu oleh tentera Israel. Dan saya juga mendapat tahu bahawa Perdana Menteri Thailand mengesahkan bahawa 2 rakyat negara tersebut maut dalam konflik Hamas Israel. Menurut Serita Tavisin yang kata mengesahkan perkara itu melalui satu hantaran di platformnya. Jadi 8 cedera dan 11 lagi antara yang dijadikan tebusan oleh pejuang Hamas semasa serangan ke atas Israel. Hari Isnin, serangan ke atas bangunan di Gaza dapat dirakamkan secara langsung kezaliman Israel melancarkan perang ke atas Palestin. Saudara, lebih 250 mayat ditemui. Ini mayat Israel pula, saudara. Sewaktu mereka menganjurkan festival muzik Supernova dalam serangan pejuang Hamas, saudara. Sementara itu, saya difahamkan bahawa lebih daripada 123,000 rakyat Palestin di Gaza hilang tempat tinggal dan kira-kira 74,000 orang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Demikian menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 10 pelajar Nepal juga terbunuh dalam keganasan pada hari Sabtu. Saudara, seramai 40,000 rakyat Palestin di semenanjung Gaza hilang tempat tinggal. Itu keadaan, saya. Jadi Gaza nampaknya akan menjadi seolah-olah bandar mati apabila tentera Israel melancarkan serangan demi serangan terhadap warga Palestin. Mereka yang merampas rumah-rumah, tanah-tanah milik rakyat Palestin, tapi rakyat Palestin juga yang dijadikan bidak-bidak untuk dilupuskan. Zalim sezalim-zalimnya. Kita berdoa, saudara,
agar Allah SWT segeralah melampiaskan balasan terhadapnya. Dan pada itu, kembali ke negara kita, saudara, saya melihat seluruh negara di negara kita sekarang ni, seluruh negara juga turut merasakan duka cita dan menzahirkan solidariti serta melakukan solat hajat terhadap warga Palestin yang diterjemahkan melalui pelbagai resolusi. Hari ini, Dewan Undangan Negeri 9 telah pun membuat satu resolusi. Semua adun ahli Dewan Undangan Negeri 9 mengungkapkan rasa duka cita yang teramat dan menyatakan solidariti terhadap untung nasib rakyat Palestin. Yang Muhammad semalam, Yang Muhammad Menteri Besar Pahang Datuk Warosdi juga menyatakan rakyat Pahang turut berduka cita atas apa yang berlaku di Gaza. Saudara, dan hari ini Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Dr. Akmal, dalam satu kirimannya menyatakan bahawa satu himpunan solidariti menentang rejim Israel dan tanda kita menyokong keganasan yang tidak sepatutnya dilakukan. Artinya kita menyokong warga Palestin yang terkorban, Palestin yang menjadi mangsa kepada kekejaman Israel itu akan diadakan di pekarangan Masjid Negara pada hari Jumaat selepas solat Jumaat nanti, saudara. Sebab itu beliau mengatakan inilah masanya kita mengenepikan, sama ada daripada parti PAS ke, sama ada daripada apa parti sekalipun. Saya, inilah masanya warga kita, terutama anak-anak muda, bersolidariti, menunjukkan, menghantar mesej kepada rejim Israel bahawa kita, warga negara ini, benci sebenci-bencinya terhadap keganasan yang dilakukan. Yang kita mengharapkan agar cahaya kedamaian segera menyerlah di bumi Palestin. Secara itulah laporan seketika yang saya dapat laporkan apa yang berlaku di Israel, dan masih lagi saat ini, saudara, saat saya berbicara dengan anda, pembantaian masih dilakukan oleh kekejaman Zionis yang tidak langsung punya kemanusiaan. Tak ada peri kemanusiaan, saudara. Bagi mereka, manusia ini hanya diibaratkan seperti kayu-kayu yang boleh dibakar begitu saja. Anak-anak kecil juga jadi korban. Saya sedih, saudara, tengok anak-anak kecil terkorban satu demi satu. Tak apalah, saudara, mereka lakukan itu Allah SWT. Kita masih punya Tuhan, saudara. Berdoalah, saudara. Baik, kembali pada negara kita tentang hari ini sidang Dewan Rakyat. Saya nampak hari ini Dewan Rakyat adalah sedikit tenteram. Tak adalah macam yang saya laporkan bulan lalu, saudara. Hari ini agak tenteram apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab secara berdepan. Tapi tak ramai pun yang bertanya, saudara. Tak ramai pun yang membangkitkan persoalan kehidupan rakyat. Banyak lagi berkisah soal yang bukan-bukannya, saudara. Bagaimanapun, satu kenyataan yang agak menggalakkan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa Malaysia sedang berbincang dengan beberapa negara untuk menggunakan wang tempatan, itu mata wang tempatan untuk berdagang. Itu demikian menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia katanya langkah bagi mengawal kejatuhan ringgit yang disebabkan faktor luaran itu turut disetujui oleh beberapa negara termasuk negara China. Jadi sebab itu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa langkah diambil oleh banyak negara untuk menetapkan ekspor, dan beberapa sidang juga beliau berbincang dengan beberapa negara supaya kita gunakan nilai wang tempatan untuk berdagang. Dan akhirnya, alhamdulillah, katanya negara China menyambut baik jangan sebut. Jadi ini adalah untuk menghentikan penggunaan sepenuhnya dolar Amerika yang secara mendesak dalam perdagangan pada masa ini adalah sukar, katanya. Namun Malaysia kini lebih aktif dan agresif dalam menekankan keperluan menggunakan mata wang tempatan. Baik, saudara, itu ada antara laporan saya dapat. Tapi kerajaan kabarnya, ini kenyataan daripada Saudara Fizi selaku Menteri Ekonomi hari ini. Katanya bahawa kerajaan akan memperkenalkan sistem subsidi bersasar tahun depan, saudara. Ini bagi membantu meringankan beban fiskal kerajaan, sambil itu pada masa yang sama mengurangkan kemiskinan dan ketidakseimbangan. Katanya berdasarkan simulasi Bank Dunia mendapati dengan mengalihkan item subsidi yang tinggi kepada mengembangkan bantuan sosial akan mengurangkan kemiskinan sebanyak 2 mata kepada 5.6 mata. Jadi hanya dengan melakukan itulah, maka kadar kemiskinan dan ketidaksamaan yang sebahagian besarnya tidak berubah selama 10 tahun dapat dilakukan. Demikian menurut Saudara Fizi, mudah-mudahan itu terjadi, saudara. Saya
Bila kita bercakap tentang parlimen, saudara, dan kita tunggu hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, 2 hari lagi, selama 3 hari lagi Yang Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajet negara. Dalam untuk menyantuni bajet negara, saya terpanggil, saudara, untuk menyokong pandangan, iaitu pandangan dari Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia semalam menggesa kerajaan agar mengambil perhatian berhubung isu pelarasan pencen kepada mereka yang bersara sebelum Januari 2013. Jadi persatuan mewakili seluruh warga pesara ATM dan pesara sektor awam melalui presidennya, iaitu Kapten Bersara Datuk Syahriddin Omar. Mereka mengharapkan ada berita baik dapat diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi penantian selama 10 tahun sejak 2013 diharap berakhirlah dengan isu pelarasan pencen dapat dimuktamadkan kali ini, katanya. Kerana para pesara mengharapkan suatu pengumuman yang positif setelah menunggu sejak tahun 2013, 10 tahun lalu, supaya isu pelarasan pencen dapat dimuktamadkan. Keputusan inilah sejajar dengan keputusan Mahkamah Persekutuan, katanya, pada 27 Jun lalu, yang buat keputusan bahawa pelaksanaan pelarasan pencen adalah lebih baik daripada pelaksanaan kenaikan 2% pada setiap tahun. Dalam waktu yang sama, mereka yang berada dalam B40, semalam lagi pun saya dah cakapkan, dan saya harap semoga Yang Berhormat Datuk Anwar Ibrahim dapat memikirkan tentang pencen bekas tentera kita ni. Kalau mereka cuma dapat RM450, apalah yang mampu dilakukan dalam keadaan ekonomi sekarang ini, saudara. Itu keadaan sekarang ni. Saya juga melihat satu kenyataan, saudara. Ini kenyataan daripada Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhali Mat Zain. Semua orang dapat tengok kenyataan beliau. Beliau mau tegas, mau membentas kegiatan jenayah di negara kita ini. Bagaimanapun, adalah sesuatu yang agak sedih juga bila saya dengar ada faktanya, saudara. Apabila Datuk Datuk Seri Muhammad Syuhali Mat Zain berkata, setiap anggota baharu dalam pasukan Polis Raja Malaysia, mereka ini boleh dikategorikan sebagai kumpulan miskin apabila menerima gaji permulaan sebanyak RM1,441. Paling menyedihkan apabila anggota ini bertugas di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur, di Johor, Pulau Pinang, yang menjadikan mereka sebagai miskin bandar. Saya fikir ada sesuatu perlu dilakukan. Apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhali, itu ada kebenarannya. Saya rasa sudah sampainya pimpinan negara dapat memikirkan. Pihak polis, mereka bertugas, mereka ramai anggotanya. Anggota biasa, bukannya pangkat inspektor saja. Anggota biasa, pangkat anggota polis, paling tinggi pun Lance Corporal, Corporal, Sarjan. Dia pendapatan mereka tak setimpal dengan waktu tugas yang dilakukan. Mereka sanggup menyambung nyawa, saudara. Mereka bertugas bukan hanya bahagian jenayah, malah yang bertugas dalam jabatan trafik lagi. Dan mereka berhujan, berpanas untuk menjamin ketenteraman negara, saudara. Jadi sudah sampai masanya kerajaan Madani ini memikirkan agar kehidupan mereka untuk nasib mereka berkeluarga. Benarlah, saudara, kalau dapat bawa beli rumah 1,400 tinggal di Kuala Lumpur, apa yang memang benar? Rumah percuma, tetapi 1,400 apa dilakukan? Kalau ada pula anak 3-4 orang yang masih bersekolah, ini masanya kita tak mengalahkan adanya pampasan, tetapi pimpinan negara harus memikirkan bagaimana nak bantu. Mungkin untuk mengadakan pemberian, begitu juga pada anggota tentera, saudara, yang ada di kamp Sungai Besi, yang ada di Mindef, yang ada di bandar-bandar besar. Mana-mana saja anggota pasukan keselamatan yang mengawal keselamatan negara ini perlu difikirkan. Bagaimanakah caranya kerajaan harus membantu mereka. Saya menyarankan, kalaupun gaji tak dinaikkan pun, tapi mestilah untuk pembelian barangan keperluan. Segala beras, tepung, gula, sardin, keperluan asas. Mereka itu perlu dicari jalan supaya mereka mendapatnya. Dulu saya ingat, tak silap saya dulu ada COLA, Cost of Living Allowance. Sekarang ini sudah sampai masanya pihak kerajaan memikirkan itu tambahan kepada pendapatan mereka daripada gaji pokok, kerana mereka mengharapkan siapa nak bantu mereka.
Jadi kalau kita tak membantu mereka, kalau kerajaan tidak memikirkan soal kehidupan mereka, jadi akhirnya nak bertugas pun rasa malas. Biasalah saudara. Dengan gaji RM1,441. Saya agak terkesan. Saya haraplah agar pegawai ataupun yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya dalam kerajaan Madani harus memikirkan bagi terutama anggota polis dan juga pasukan keselamatan, termasuklah sukarelawan, rela. Mereka ini bertukar lumuh, saudara. Berpanas, berhujan. Kita duduk kat rumah, kita duduk kat pejabat. Pegawai kerajaan orang lain tu boleh dalam keadaan bawa haru dingin di pejabat. Mereka kadang-kadang terdedah. Macam-macam bahaya dan sebagainya. Tolong-tolonglah. Saya bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Seri Muhammad Syuhaili. Kerana dia kata, selepas mereka keluar daripada maktab latihan, mereka akan membawa gaji bersih berjumlah RM1,500. Bolehkah anda hidup di Kuala Lumpur dengan jumlah gaji sebegitu? Inilah keprihatinan seorang pemimpin dalam ketumbukan yang dipimpin olehnya. Dan beliau concern ataupun amat prihatin pada untung nak ikut untuk kehidupan warganya, saudara. Dia katanya, yang RM1,500 tu, itu bukan hanya untuk pendapatan. Bagaimana pula kos biaya penyakit, kalau ada anak istimewa, biaya hospital, saudara. Kalau ada yang mendapat rawatan 3 kali seminggu. Jadi katanya ketua atau penyelia, dia menyarankan pada anggotanya, ketua atau penyelia tiap-tiap jabatan itu silalah ambil tahu dan kenal pasti anggota yang mengalami nasib sebegini. Kalau boleh bantulah. Dan saya amat mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkannya. Dalam bajet kali ini juga saya haraplah dapat disantuni seruan yang dilakukan oleh Datuk Muhammad Syuhaili yang menggambarkan betapa kehidupan warga, anggota keselamatan, sama ada di tengah kota raya Kuala Lumpur ataupun di sempadan, mereka terdedah pada bahaya, tapi apakah hanya sekadar gaji segitu saja, keluarganya dan sebagainya. Secara atin-atan dia, pencen saya kecil, pencen 203 sebagai anggota polis. Ini keadaannya yang saya minta supaya agak dikaji semula. Memanglah kita tahu dalam keadaan kewangan negara yang begitu sedikit, saudara. Kita faham. Bukan kita tak faham. Kita faham. Tetapi jangan sesekali secara mana ni? Firdaus dia kata gaji tentera polis ni berapa kali dah naik. Saya tak tahu, tapi bagi saya kalau kenyataan daripada Datuk Muhammad Syuhaili tu, kalau 1,400, 1,500 tu dapat buat apa? Kerana keadaan. Kita kena prihatin pada keadaan semasa. Itu yang bekerja, bagaimana yang pencen. Kalau yang mereka pencen dapat 450 ataupun RM500 sebulan, duduk di kampung. Aduhai, saudara. Bagaimana kos rawatan mereka, hari tua mereka. Nak pergi ke hospital, nak pergi ke klinik, makan barang dah semakin meningkat. Jadi perlu dipikirkan. Inilah tugas tanggungjawab pemimpin. Saudara, saya bersetuju dengan apa yang disarankan, saudara. Itulah saya dapat santuni untuk menghadapi menjelang bajet negara yang akan dibentangkan, saudara. Saya melihat ni, tengok apa isu lagi. Tentang subsidi, belanjawan, askar ITM, UIT, askar-askar anggota tenteranya perlu dijaga. Dan belanjawan 2024 kali ini dijangka. Saya menjangkakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri tentulah akan mengemukakan bajet yang dibina berdasarkan asas disiplin fiskal yang ditetapkan oleh Belanjawan Madani. Jadi, setakat ini Bank Pelaburan juga mereka begitu yakin bahawa Yang Amat Perdana Menteri akan menangani permasalahan rakyat. Saudara. Bila sebut tentang bajet ni seriau juga. Baiklah, saudara. Ini tentang sikit sekarang ni kita masuk politik. Politik juga, saudara. Ini di Sarawak. Dari Kuching saya mendapat perkabaran bahawa ahli perniagaan Stevenson Joseph Sumbang, dia memutuskan untuk bertanding mewakili parti Bumi Kenyalang pada PRK nanti dalam Dewan Undangan Negeri kawasan Jipak. Jipak sudah kosong pada 4 November depan. Kerana dia kata dia tak mahu memberi laluan untuk gabungan Parti Sarawak memenangi kursi itu tanpa bertanding. Saya merasakan buat apa buang masa. Saudara Stevenson Joseph, tak payahlah. Kalau anda rasa boleh menang, lain. Tapi kalau rasa hanya masuk untuk bertanding,
akhirnya menghabiskan wang rakyat. Bila diadakan pilihan raya, banyak wang yang diperlukan. Kempen-kempen dan sebagainya. Adakah lebih baik wang untuk kempen dan sebagainya digunakan untuk rakyat? Rakyat di Sarawak, lebih-lebih lagi di kawasan Dun Jepak, saudara. Ini memang sebab itulah saya melihat bahawa Parti Keadilan Rakyat mengesahkan mereka tidak akan bertanding atas nama kesepakatan dalam sebuah perpaduan. Tapi Saudara Stevenson, dia bekas anggota polis katanya. Beliau turut nekat bertanding kerana mahu membawa misi partinya untuk menentang orang dia bukan tidak betul dalam parti mana. Siapa yang tak betul, saudara? Terpulanglah bagaimanapun saya melihat bahawa besar kemungkinan kalau dia masih kekal dengan keputusannya akan berlaku pilihan raya ada pertandingan di Sarawak. Dia UMNO takkan masuk ke Sarawak sebab memang dari dulu lagi kita tak pernah bertanding. Barisan Nasional juga begitu juga pun sama MCA, MIC tidak akan bertanding, saudara. Dan kita dalam Angkatan Perpaduan tentulah kita akan menyokong PRS yang dipimpin oleh Premier Abang Johari. Bagaimana kedudukan dengan Kemaman? Ini Kemaman, saudara, semakin hampir, saudara. Sebab itu saya mengatakan bahawa di Kemaman ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden harus memikirkan semasak-masaknya untuk menurunkan calon nak diturunkan di Kemaman itu. Biarlah orang yang ada wibawa. Kalau yang dah kalah itu lagi tak payahlah, saudara. Dan saya rasa lah dalam keadaan sekarang, saya tak suruh dia berhenti, tapi dalam keadaan sekarang ini adalah lebih baik kita memilih cari calon-calon muka baru yang lebih diyakini. Dan waktu sekarang warga di Kemaman, warga UMNO di Kemaman mesti meneruskan usaha mendekati rakyat. Jangan bila dah dekat nak pilihan raya, esok barulah kelang kabut, nak mengenapasi rumah dan sebagainya. Sekarang ni lah, saudara. Setelah kita mengetahui bahawa mahkamah memutuskan akan berlaku pilihan raya bagi Parlimen Kemaman. Kawasan Kemaman bukan kecil, saudara, bukan besar. Dia ada 4 atau 5 dewan negeri. Di Gucil, apa nama tempatnya tu, saudara, di Air Putih, di Cukai, ada 4 atau 5 dekat-dekat dengan kawasan tu, saudara. Banyaklah dewan negerinya yang luas. Jadi sekaranglah masanya warga UMNO Kemaman dan warga Pakatan Harapan untuk turun ke gelanggang menemui warganya, saudara. Buat survey sekarang ni, macam mana pandangan anak muda. Jangan bila dah dekat nanti baru nak santuni mereka. Inilah masa. Dan saya mengharapkan agar Yang Amat Datuk Seri Presiden UMNO memikirkan semasak-masaknya calon yang terbaik. Bagi saya, calon yang terbaik itu pertama, orang ini perlulah diyakini. Orang yang kedudukan kewangannya kukuh. Dan dia ada mempunyai wibawa dan kenalan semua. Itu yang penting yang disenangi. Ini masanya kita menyantuni kehendak rakyat. Bukan kehendak dari atas. Sebab pilihan raya di Kemaman ini paling penting, saudara. Kalau tidak nanti, apakah kita akan menerus mengulangi? Kita dah kena 32-0. Kena sedar diri, saudara. Saudara Hanan, dia kata sejak dulu lagi UMNO Kemaman bercakaran sama sendiri. Kerana berebut jawatan, itu memang jelas. Sebab itu sekarang ni sudah-sudah lah. Saudara, yang dulu kalau ada rasa tak senang hati, sudah dah. Perlu meletakkan full stop. Soal siapa yang akan dicalonkan oleh parti PAS terpulang pada mereka. Saya mengatakan kalau PAS itu ikhlas, dia akan calonkan Dr. Mahathir. Tak payah kita ambil pot. Kita jaga rumah kita jaga orang kita kenal pasti calon. Kena kenal pasti sekarang. Saudara Mahathir Rashid dia kata tak payah lawan lah. Bagi PAS menang tak bertanding. Tak payah buang duit untuk PRK. Kita mana boleh. UMNO mesti bertanding. Saudara Faizal Abdullah calon lama dapati rasuah. Tapi tetap dicalonkan juga. Itu keadaannya. Saudara. Dan saya merasakan bahawa ini masanya. Sebab orang mengatakan bahawa UMNO di Terengganu tu kata macam-macam lah. Dia kata tapi sebenarnya saya nak jelaskan, saudara. Kapal UMNO masih belum karam. Cuma di lambung gelombang. Calon-calon yang bertanding di semua kawasan di Terengganu, tak ada seorang pun yang hilang wang bertaruhan. Semuanya mampu untuk menggamit ribuan undi. Ada, saudara. Walaupun pada margin yang besar dan sebagainya, saya akan ulas. Apabila sebaik saja Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan kerusi di
parlimen, kemaman itu bila berapa bulannya kita akan ulas satu persatu. Tetapi kepada pimpinan UMNO khususnya, inilah masanya kita menghentikan perbalahan sama sendiri. Jagalah rumah UMNO, jagalah bata UMNO, jangan tebuk bata UMNO dari dalam. Rakyat sedang melihat. Saya yakin rakyat kemaman kali ini tentulah mereka akan memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional, kerana paling tidak pun mereka akan mengatakan sekurang-kurangnya adalah 1 untuk UMNO. Takkan nak bagi dah kalah 32-0 saja. Paling tidak dapat 1. Ini yang paling penting. Bagi saya, apa-apa pun di kemaman, kita tunggu keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh dan sebagainya. Dan waktu yang sama, saya mengajak teman-teman pada hari Jumaat nanti, mari kita beramai-ramai, kita tunjukkan solidariti kita terhadap untung nasib warga Islam di Gaza. Kita tidak mahu melihat bagaimana pembantaian, bagaimana kezaliman dilakukan oleh rejim Zionis. Mudah-mudahan saudara kita berdoalah pada Allah SWT segera menurunkan bala kepada mereka yang melakukan tindakan melampau terhadap warga Palestin. Hidup Palestin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.